Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, bermula dalil wajib mengetahui Allah Ta'ala itu baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, pemberian daripada dia semata masih ada kita. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan nikmat itu Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur Islam itu Allah Ta'ala bagi pula kita iman. Boleh kenal nama Allah yang dia ilah. Boleh kenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Syukur diberi kita lagi keinginan, kehendak, kehalubaan. Tak memada hanya dengan iman taklid, iman warisan ini, tapi dihalubakan pada kita, dibukakan pintu hati kita, dijadikan kita ada semangat dan nak istiqamah, terus nak belajar, nak faham, supaya benar-benar hidup hati sanubari kita, hidup batin kita, roh kita, sir kita, itu istilah-istilah ulama tu, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jasad saja taat, tapi qalbi taat, roh taat, sir taat. Ada pelajaran di situ, banyak umur, ada kesempatan, ada kelayakan, memang layak untuk pergi belajar. Kalau tak bersungguh, tak ada lah. Ilmu jasad ni pun tak belajar elok-elok. Macam mana nak belajar ilmu qalbi? Macam mana nak belajar ilmu sirri? Macam mana nak belajar? Terbalik saya sebut tu. Ilmu jasad, ilmu qalbi, ilmu ruh, ilmu sir. Ada tertib dan disiplin, ada level yang disebut oleh ulama dan disusun oleh mereka. Ada tingkatan-tingkatan pelajaran, khasnya dalam kita nak menempuh tahun baru ni, atau nama hijrah. Kalau dah baik pun, kalau boleh nak lebih baik. Kalau tak baik, memanglah kena mengubah jadi baik. Dah baik pun, kalau atas nama salih, ada lagi satu darajat iman, bukan iman salih tapi iman syuhada. Ada iman siddiqin, ada iman pewaris Nabi, ada iman Nabi. Iman Nabi kita tak boleh capai, kita bukan Nabi. Nabi beranugerah Allah Ta'ala. Apatah lagi iman Rasul, apatah lagi iman ulul azmi, tak capai kita. Yang tu adalah pemberian istimewa daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pilih di kalangan makhluk ni azali lagi,
sabit dengan ilmu dia. Siapa nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, mereka tu makhluk yang sangat istimewa. Bab kenabian, bab iman Nabi, iman Rasul ni, dia tak boleh diusahakan sama sekali. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Kaedah sebut dia ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Bab kenabian ni, nak jadi Nabi, dapat iman Nabi, memang tak boleh nak diusahakan sama sekali. Dia adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diusahakan untuk capai sekalipun, buat ibadat yang sangat hebat dan latihan tarbiyah, riyadah, tazkiyah nafsu yang sangat bersungguh-sungguh dan istiqamah dan masa yang sangat panjang pun takkan boleh capai. Pasal bab kenabian dia bab pilihan Allah Ta'ala. Adapun kalau bukan Nabi, pewaris Nabi, siddiqin, syuhada, salihin, atas sebut ulama, level-level tu pun darajat, pangkat-pangkat macam tu, pangkat iman yang macam tu, yang tu boleh belajar. Siapa belajar, duduk madrasah dia, cukup rukun dan syarat dia, betul-betul buat sabab musabab dia, boleh capai apa yang sepatutnya kena capai. Macam mana ilmu dunia, belajar ilmu dunia, duduk di madrasah dia, sekolah dia, cukup latihan teori dan praktikal dia, boleh capai kedudukan keduniaan dia, mesti dengan memenuhi rukun dan syarat dia. Sama juga perjalanan batin ni, perjalanan iman ni, perjalanan agama ni, sama juga. Ada istilah darajat, pangkat dia, ada istilah rukun dan syarat dia, dan mesti duduk sekolah dia, madrasah dia, ada teori dia, ada praktikal dia. Siapa yang duduk di tempat yang betul baru boleh capai apa sepatutnya dicapai. Kalau tak ikut tertib, tak duduk tempat yang betul, jangan kata praktikal, teori pun tak ada. Ataupun sebaliknya, buat praktikal tak ada teori, ada teori tak ada praktikal, mustahil dicapai. Macam mana mustahilnya pencapaian dunia, tak boleh dicapai melainkan dengan sempurnakan rukun dan syaratnya. Macam itulah juga perjalanan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat yang kita, mudah kita bab-bab macam ni, dan dipahamkan kita bagaimana perjalanan-perjalanan agama yang sepatutnya kita kena tempuh, kita kena belajar, dan teori latihan yang sepatutnya kita kena buat, dan diberikan taufik pada kita untuk buat latihan itu, untuk tazkiyah nafsu itu, untuk bahasa saya Allahumma paksa kena mujahadah, itu istilahnya. Dan untuk mujahadah terbaik dengan ada tarbiyah, ada guru yang asuh. Orang yang handal dalam bab dunia, bab sukan, bab akademik, dia mesti ada guru dan jurulatih dia, mesti ada. Kalau ada ilmu sekalipun tanpa ada guru dan jurulatih yang bimbing dia, hampir mustahil untuk mencapai kedudukan jika tidak ada pembimbing, guru, jurulatih dia, takkan boleh capai. Dan memang memerlukan masa yang sangat panjang, kesungguhan yang berhemah. Dalam masa yang sama kena jaga perkara-perkara yang jangan merosakkan karier masing-masing. Kena jaga pantang larang, jangan langgar pantang larang. Nak lari-lari pecut, suka makan minuman bergas, tak boleh. Contohlah, nak jadi lompat tinggi profesional tapi tak pernah latih, tak boleh. Jadi lompat tinggi tapi badan berat nak mampu, lompat galah patah 3-4 kali, macam apa? Heavyweight, overweight, tak cukup syarat untuk lompat bergalah. Sikitlah seumpama itu. Sama, badan berat
nafsu kuat, malas latihan, otak lembab, ngadap game, nak muka itu lah. Mana nak ada kurup dengan Allah Ta'ala? Susah. Jangan kata nak hampir dengan Allah Ta'ala, nak mikir ke Allah Ta'ala pun dia takkan ada hapuan, takkan ada minat, takkan ada suka, takkan ada keseronokan, tak ada apa-apa perasaan lah. Mustahil lah ada apa-apa perasaan dengan Allah Ta'ala. Siapa? Tak ada, memang tak ada. Tak ada hemah pun tak bangun dalam bab agama. Apatah lagi memang nak korbankan kepentingan dunia untuk terjun pergi ke bab agama semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala. Kalau tak faham, keinginan pun tak ada. Keinginan pun tak ada. Itu ke agama. Bahkan zaman kita lah ni, jangan kata keinginan nak ke agama, keinginan nak ke dunia pun tak ada. Ada orang yang tak ada hemah langsung macam tu, dia bodoh mesti. Kalau boleh kena ketum ke, Siti. Tak dapat lain tak apa dah. Ada manusia macam tu. Inilah betapa lalainya kita. Mudah-mudahan Allah jauh dan peliharakan kita dengan doa duduk majlis yang tercinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan dan takdirkan kita bahagia. Amin. Baik. Jadi sambungan kita nak belajar ni bab ilmu. Masih dalam bab macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala mesti kena faham prinsip la ilaha illallah. Allah jua ilah. Makhluk takkan duduk martabat ilah. Bila martabat ilah ni mesti faham, khas dalam kitab selalu bahas ada 3 angle yang kena perhati. Bahkan ada ulama tambah angle yang keempat, zat, sifat, af'al, asar ni mesti faham betul-betul, hadam betul-betul. Sebut aja Allah, faham Allah sabit zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, milik Allah. Makhluk kena faham ada zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk, milik makhluk. Kita nak bicara ni apa? Sifat. Sifat ni atas nama ma'ani. Maksudnya sifat yang sabit sungguh di zat. Atas kita nak bicara ilmu. Maksudnya sabit sifat ilmu di zat Allah Ta'ala. Dengan itu zat dia bila ada ilmu, maka zat dia adalah zat yang alim. Tentulah ada kaunuhu aliman. Yang tu sifat satu lagi, nama dia ma'nawiyah. Atas khilaf ulama nak dibilang khas suku ke tak perlu bilang, dah memanda, understood. Kalau dah sabit ilmu tentu kaunuhu alim. Pasal bila dah sabit ilmu tentu alim zat dia. Tak faham bahasa saya tu, ngaji lama sikit. Kena perhati bab-bab macam tu, nak faham macam tu. Ada prinsip-prinsip bahasa saya dah ajar, cuma hadam tak hadam lagi. Terus perhati, ngaji, dengar, cuba hadam. Pasal ngaji ni faham adalah antara nikmat paling besar sekali. Paling besar. Sebelum nak sampai kepada jatuh hati, dia faham dulu. Dah faham baru boleh jatuh hati. Apatah lagi dah faham, dah ada latihan dan dah dapat capai. Oh, hak tu. Cuma kita faham pun tidak lagi kadang. Dengar lali je, rasa pun yang faham. Kadang-kadang tahap kita belum sampai kemampuan nak faham. Itu pun satu hal. Tapi kalau boleh capai macam mana? Yes. Contoh misal, kita belajar bawa kereta, baru belajar pegang steering, macam mana? Boleh bawa sendiri? Tak berani. Cuba bawa kereta, memang boleh bawa kereta, laju pecut, bawa 360, bukan 36 km sejam, 360 km sejam. Steady, kereta pun steady, orang pun steady, semua nak melayakkan boleh bawa kelajuan macam tu, steady semua. Jalan raya pun steady. Jalan raya tak steady tak boleh. Tak boleh. Mustahil lah kau boleh bawa 360. Nak bawa 180 pun tak boleh. Apa saya cerita ni? Mesti cukup semua kelengkapan dia. Siapa dah boleh capai macam mana? Yes.
Tak boleh capai macam mana? Ada orang anggap yang tu mustahil dicapai. Mustahil lah, kau tak pernah usaha dan tak pernah belajar, tak pernah dapat latihan. Tapi orang yang dah pernah latih, ada, aku biasa sampai tempat tu, aku biasa bawa macam tu, aku biasa pegang kenderaan macam tu, aku biasa dapat latihan macam tu, aku biasa duduk di atas track yang macam tu. Tengok kita lah, on track ke off track, situlah sikit bahasa-bahasa gitu. Jadi kita belajar ni apa? Belajar ilmu yang sangat asas. Nak faham la ilaha illallah, entah kita belajar ni nak faham apa? Entah kita sebut sifat yang ke-9, bab ilmu, sabit ilmu di zat, dan ilmu ni sifat wujudi, subuti, sifat ma'ani, sifat zatiyah. Ada bab istilah kita dah jumpa. Baik, ada beberapa perbincangan kita dah sebut, antaranya sifat ni sabit di zat, dan atas ta'alluq Allah Ta'ala dengan ilmu dia inkishaf, nyata, muhit, meliputi setiap sesuatu secara tafsilnya, azali lagi. Dan ilmu dia bukan dengan kasab, bukan dengan syak, bukan dengan perlu kepada mekanisme untuk menghasilkan ilmu dia, ujian, coba, atau seumpamanya kena telik, kaji, ataupun gunakan panca indera. Subhanallah. Siap. Satu faham Allah Ta'ala ni memang satu kepahaman, kalau kita reti sungguh, boleh hadam sungguh, sebut Allah ni memang damai. La ilaha illallah, Allah. Betapa sempurnanya dia tu, kalau kita boleh hayati bahasa tu, sedap damai, sedap. Satu antara mukjizat Quran, bahasa. Satu saya ngaji pun, antara guru yang ajar bila bab ajar tauhid ni, antara yang dia titik beratkan, faham bahasa. Pasal dengan bahasa tu, khasnya bahasa Arab, khasnya kita nak bicara bab dalil nanti, dengan bahasa Arab yang kita faham tu, mengikut kaedah-kaedah dilalah yang ditunjuk oleh para ulama, macam mana yang Quran turun dengan mukjizat yang bahasa macam tu, Quranan Arabiyan, Quran yang dia Arabi dari sudut qawaid, istiqaq, makna, dilalah, nahu, bahasa komputer yang gramatikal dia, isyarat makna, zauqi, isyari, apa lagi, sabit, lahik dia, macam-macam istilah ada dalam ilmu-ilmu yang Arabiyan tu, untuk kita hadam, faham betul-betul macam mana. Masya-Allah. Sebut ayat Quran tu, wajilat qulubuhum. Sebut Quran tu, sebut Allah je pun faham betul-betul yang Quranan Arabiyan tu, macam mana dilalah yang ada pada dia. Kita belajar ni sebahagian pada dia, apa akan jadi? Tatma'innul qulub. Allah dengan faham macam tu apa akan jadi? Zikrullah ni, wala zikrullahi akbar. Satu yang siapa capai tu, masya-Allah, sebut tu pun lazat lah. Kita belum lagi capai hak tu. Sebab kita ilmu pun tak cukup, latihan pun tak cukup, macam-macam hal tak cukup lah. Kalau ilmu tu nisbah nak belajar ilmu tauhid tu, lagi ilmu lughawi, ilmu lughah, nak faham Arabiyan tu macam mana supaya zauqi Arab tu boleh dicapai, yang tu suku kan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi kita nak bicara ni apa seterusnya? Dalil. Dan kenapa perlu dalil? Dalil adalah kaedah, kita belajar bab kaedah supaya dapat jazam, dapat iman tahqiq. Dalil adalah kaedah supaya jadi arif, bukan taklid. Itu istilah. Kita dah belajar awal-awal kitab dulu, dan saya ngaji ingat lagi perkataan guru yang memang selalu dia ungkap. Dia kata apa? La takun asirat taklid, dalam bab akidah ni. Dia kata apa? La takun asirat taklid. Kamu jangan jadi tawanan pada bab taklid. Maksudnya kita berpegang dan yakin ke Allah Ta'ala ni bukan hanya sembrono, bunyi Jawa sikit, apa dia, hanya ikut-ikutan, hanya hafalan, tidak.
tapi dengan idrak, dengan faham, ta'akul dia, dan faham dengan dilalah lughah dia. Dua-dua bab. Pasal dua dalil besar diajar oleh ulama kita, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli kena faham kaedah penakkulan akal. Dalil nakli kena faham disiplin bahasa. Tak faham disiplin bahasa, mustahil faham dalil nakli. Walaupun ayat Quran dihafal dalam kepala, tanpa faham kawaid ta'akul, berfikir dengan akal yang waras, disiplin yang sepatutnya dilalui dengan disiplin mantiqi, itu istilah dia, mustahil untuk boleh faham dilalah yang ada pada makhluk untuk memahamkan khalik makhluk. Bahasa-bahasa tu semua bahasa-bahasa akademik tu. Memang kita nak belajar dalil ni pun dua. Baik, jadi dalil menunjukkan mesti Allah Ta'ala ada ilmu. Apa dia? Memang yang ni kita jumpa awal kitab lagi. Apa dia? Nisbah kaedah hukum akal apa? Baharu alam. Kaedah akal nak mengenal Allah mesti wasilah dia makhluk. Dan kena faham macam mana daripada makhluk, wasilahkan makhluk boleh faham khalik makhluk. Kaifiat ta'akul akal dia mesti betul. Memang semua yang kita belajar ni adalah satu kaifiat ta'akul akal yang telah dirumus oleh ulama, dah berlandaskan dengan disiplin semua yang ada dalam Quran. Ni keputusan dia. Jadi bahasa yang disebut apa? Baharu alam. Dengan bahasa lain apa? Makhluk mendalilkan Allah ada ilmu. Macam mana kita dah belajar lepas prinsip dia, makhluk mendalilkan Allah Ta'ala ada kudrat, makhluk mendalilkan Allah Ta'ala ada iradat, makhluk juga mendalilkan Allah Ta'ala ada ilmu, makhluk juga mendalilkan ke depan nanti Allah Ta'ala ada hayat. Saya ada sebut sekali lalu, empat ni selalunya disekalikan kaedah faham dilalah dia. Pasal mustahil ada makhluk yang kalau pencipta makhluk tu ternafi walaupun satu daripada empat sifat besar ni untuk menjadikan makhluk. Yang makhluk kita boleh tengok dan kita sebahagian benda makhluk tu, kudrat, iradat, ilmu, ayat. Ternafi satu, mustahil ada alam. Mustahil ada kita. Jadi bila ada kita mendalilkan sabit kudrat, sabit iradat, sabit ilmu, sabit hayat. Mesti zat yang buat kita mesti ada. Dan zat tu masih ada sifat. Ada kita, dia kuasa. Ada kita, dia yang menentu. Ada kita, tentu dia ada ilmu. Ya. Besar tu pihak berfikir tu sebenarnya. Kalau kita ada pengalaman lah buat binaan misalnya, buat 2 tingkat senang tak? Senang. Nak buat meja kepak-kepak, meja apa orang panggil ni? Meja transformer. Oh, bukan transformer ni, meja apa? DHO, apa? Buat macam nama kan. Meja boleh angkat, ubah kan. Agak-agak pencipta dia macam mana? Ada meja yang boleh lipat jadi sofa, lipat jadi katil, lipat jadi kerusi. Meja yang satu, andai ada orang buat dia. Agak-agak berapa hari dia bagi siap tu. Bagaimana cara dia berfikir? Cekaplah. Kecekapan dia membina struktur yang dia pakai, ukuran, waktu teknik nak lipat-lipat tu. Lipat-lipat macam ni, boleh simpan macam ni. Dia kata, tu berapa hari dia nak siap. Allah Ta'ala cipta seluruh alam ni fi sitati ayyam aja. Kita kalau buat yang ni lah, berapa hari tak siap. Tak pernah pegang gaji, tak pernah pegang hammer, tak pernah pegang paku, try buat tengok. Kalau siap pun herot berot. Pergi bahasa itu, herot berot, faham kan? Sempurna tak? Bila tengok perfect, apa faham? Pembuat dia bukan sebarang.
Tengoklah alam ni perfect. Peraturan dia, sistem dia, apa yang ada dia. Tengok kat kita sudahlah, ada bulu roma. Bulu roma tak panjang, tapi ada tempat tumbuh dia. Allah. Kita berlari berpeluh, keluar peluh. Untuk peluh tu fungsi dia penyejukan badan. Bulu roma ni antara fungsi dia memanaskan badan. Terutama bila waktu sejuk, mencering bulu roma. Kulit kita dia akan keluar macam biji-biji dan menegakkan, otot tu akan meregangkan bulu roma untuk memerangkap udara yang ada di sekeliling untuk menjadi penebat. Dan badan kita kalau terlalu sejuk dia akan menggigil. Allah Ta'ala sistemkan supaya ada aktiviti badan kita ni menyebabkan berlaku pembakaran lemak yang ada dalam badan, daripada lemak tukar kepada adenosine triphosphate pada adenosine diphosphate dan tenaga. Tak faham sudah ngaji dengar tu, saya reti bila sebut-sebut benda tu. Dengan tu kita panas. Kadang-kadang tak pernah fikir pun, tapi bila panas, bila sejuk, Allah Ta'ala bagi kita satu keupayaan untuk memikir bagaimana untuk memanaskan badan tu. La ilaha illallah. Apa dia? Nak kata baharu alam ni mendalilkan pencipta alamnya macam mana? La ilaha illallah. Allah. Itu orang yang faham perjalanan tauhid ni, sebut Allah aja cukup dah pada dia. Cuma ada orang sewil tu je lah, dia kata zikir Allah Ta'ala ni tak ada makna. Tak tahulah orang tu kan, dia ada PhD tu. Siapa dia tu, pergi semak balik lah. Nama dia orang kata macam nak rupa macam nama saya. Siapa dia tak tahu lah. Ada pula tu penyokong-penyokong dia. Ramai, bukan seorang dua. Jadi bila dia and the gang tu, sebenarnya sewil lah, kena faham lah tu. Quran sendiri Allah Ta'ala menegaskan, sebut Allah ni je, boleh tenang hati. Tapi bukan semata-mata sebut lah. Ada ilmu dia untuk belajar tu yang antaranya ilmu ta'aqul dan ilmu lughawi dia. Baik, jadi asal saya nak sebut ialah kaedah pendalilan dilalah apa? Makhluk adalah mendalilkan sempurnanya pencipta makhluk. Walaupun makhluk yang kita tengok tu cacat, mesti kaifiat berfikir kita bukan kata pencipta tu cacat, bukan. Tapi nak menunjukkan pencipta tu sempurna. Cuba saya tanya sikit, tuan-tuan fikir sikit. Kita ada bab, kita dah belajar makhluk mendalilkan pencipta makhluk, betul kan? Kalau tengok makhluk perfect, tak ada masalah. Tapi bila tengok makhluk ada yang cacat tak? Ada yang cacat tak? Ada yang bantut tak? Bahasa cacat tu cukup dah kot kan? Ada terencak akal tak? Macam mana nak hubungkan makhluk yang terencak akal tu dengan pencipta yang sempurna? Tak mana? Kalau orang berfikir dengan cara tak betul, kata dia makhluk terencak akal, tu Tuhan yang mencipta terencak akal macam tu. Bodoh cara berfikir macam tu. Dia ada akal tapi tak gunakan disiplin berakal untuk memahamkan dan meletakkan akal tu untuk mengiyakan pencipta ni adalah Tuhan yang sempurna. Dengan tengok benda yang tak sempurna tapi mengisbatkan sempurna pada yang mencipta kita. Boleh faham saya tanya? Faham saya sebut apa? Boleh? Boleh? Sikit berfikir tak mana wajah kita nak tengok. Contoh, tengok makhluk terencak akal tapi faham Allah Ta'ala sempurna. Apa kaifiat dia? Apa cara dia? Makhluk naqis, Allah kamil. Faham? Faham bahasa tu? Makhluk naqis, makhluk Allah kamil. Faham? Kamil apa? Naqis? Kurang. Dan Allah Ta'ala sempurna, kenapa dibuat makhluk kurang? Sepatutnya tak adalah makhluk terencak akal. Saya nak tanya tu dari sudut tu. Memanglah makhluk naqis. Tapi bila naqis,
Kalau Allah Ta'ala sempurna, kenapa tak disempurnakan semua makhluk yang dia bagi jadi? Kenapa dia bagi jadi makhluk ni ada yang terkencak akal? Contoh. Kenapa? Di mana dengan terkencak akal itu menunjukkan Allah Ta'ala sempurna? Di mana? Kalau sempurna dia, sepatutnya makhluk mesti semua sempurna. Boleh faham saya cakap apa kan? Macam mana nak faham makhluk ni yang tak sempurna ni, tapi kita memahamkan Allah Ta'ala sempurna? Sudut mana? Sepatutnya Allah yang sempurna, tentu makhluk yang dibuat sempurna. Boleh? Jadi kesempurnaan sudut mana yang kita nak faham? Makhluk tak sempurna tapi Allah sempurna. Tak mana? Abang faham saya ajar ni? Saya ajar apa ni? Saya ajar metodologi berfikir, walaupun tengok makhluk tak sempurna, tapi kita isbatkan Allah sempurna. Wajah mana? Apa wajah? Ada siapa boleh berfikir tu? Ni kebat ni. Kemahiran berfikir aras tinggi ni. Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Saya tak jekah kalau salah, biar aja. Nakis Kamil tu, Kalau Allah tak jadikan ada makhluk yang tak sempurna, macam mana kita nak faham makhluk yang sempurna? Itu satu kaedah perbandingan kan. Kalau tak dijadikan yang tak sempurna, macam mana kita nak tahu ada yang sempurna yang tak sempurna? Dia tak menepati skema jawapan yang sepatutnya saya nak. Lagi, ada siapa nak cuba? Online ke? Siapa nak cerai jawab? Nak menunjukkan kepelbagaian makhluk. Satu jawapan yang agak menarik sikit ni. Dan kenapa perlunya kepelbagaian tu? Situ kot dia punya hint untuk menepati skema jawapan yang sepatutnya menepati kehendak saya. Jawapan boleh je kan. Tapi saya nak saya punya skema. Kuat sikit. Kuasa sudut mana? Pelbagai. Hampir tepat. Ada ayat lagi tepat tu. Jawapan dia beri menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa membuat pelbagai. Ada yang sempurna akal, ada terkencak akal. Jadi terkencak akal tu di mana sempurnanya Allah Ta'ala? Dengar saya sebut. Dia boleh buat apa yang dia kehendak. Sempurna akal ke, terkencak akal ke, ikut dia lah. Tentu dia sempurna. Itu jalan berfikir untuk walaupun tengok yang tak sempurna, kita faham Allah Ta'ala sempurna. Siapa sempurna? Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Bukan mengikut apa yang kita nak buat, tapi dia buat apa yang dia nak buat. Boleh? Itulah antara menghuraikan sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan dia apa? Dia Al-Jabbar. Dia Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Di situ menunjukkan kesempurnaan dia. Dia boleh buat apa dia nak buat. Boleh tak dia buat semua jadi malaikat? Boleh tak? Kenapa ada yang tak jadi malaikat? Bahkan ada yang lawan dengan malaikat. Ada yang lagi hina daripada binatang. Kenapa tu? Nak menunjukkan Allah Ta'ala ni, dia boleh buat makhluk dia apa sekehendak dia. Itulah menunjukkan dia kuasa mutlak. Tak kait dengan siapa-siapa untuk dia nak buat apa dia nak buat. Di situ kaedah ta'akul dia. Walaupun tengok makhluk tak sempurna, tapi kita faham Allah Ta'ala sempurna. Tak mana sempurna dia? Sempurna dari sudut dia boleh buat apa saja sekehendak apa dia nak buat. Yang kita tak boleh nak lawan sikit pun apa kehendak dia. Memang tak boleh lawan. Kewajipan kita apa? Terima seadanya apa yang diberi. Tak boleh nak menunjukkan rasa tak puas hati. Tak boleh sama sekali untuk yang tu seolah-olah penghambaan diri. Mana boleh macam tu? Gagal tu namanya. Boleh faham saya sebut apa tu? Satu, kita tengok imam salah macam mana? Kita tak kata Allah ni apa buat bagi imam ni salah. Allah ni pun lupa apa? Bukan. Imam lupa macam mana? Subhanallah. Apa? Imam lupa. Allah tak lupa. Betul faham. Tengok ada orang sakit macam mana? Subhanallah. Allah tak sakit. Allah yang beri sakit dan sihat. Yang sakit makhluk, Allah tak sakit. Allah lah yang beri sakit dan sihat.
La ilaha illallah. Waktu kita nak sakit, tak mau sakit, waktu Allah marzuqni afiyah, zuqni sihah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni afini. Nas'aluka al-afwa wal afiyah. Berikan aku afiat fid dini wad dunya wal akhirah. Pasal apa tu? Yakin di atas Allah, hak dia dikuasa nak menentu apa saja dia nak buat. Walaupun tengok makhluk yang serba kekurangan, tapi ke Allah Ta'ala tetap kita mengisbatkan dia dengan sifat kesempurnaan. Boleh faham? Cara ta'akul berfikir saya sebut ni. Yang inilah cara ta'akul berfikir tepat mengikut kaedah penakulan yang diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kat kita. Walaupun tengok makhluk tak sempurna, tapi akal kita akan fikir Allah sempurna. Walaupun dia bagi kita bala bencana, semua ada hikmah, tak ada yang dia buat sia-sia, semua ada makna. Satu boleh terima apa yang ditentu kat kita, baik ke buruk ke, tak ada masalah. Orang beriman, dia akan terima semua ketetapan Allah Ta'ala dengan tidak ada merasa apa-apa takut dan duka cita. Dia tak akan takut benda akan datang, dia tak akan duka cita dengan apa yang telah berlalu. Bahkan apa yang ada tu macam mana, sentiasa dia seronok pasal hati dia kenal daripada siapa yang dia dapat semua ni. La ilaha illallah. Kalau nikmat azam min fadli rabbi, bencana la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau ada betul-betul macam ni pun, Allah Ta'ala tak cipta semua ni dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semua ayat Quran yang ada tu akan support untuk kaedah dan metodologi berfikir ni. Apa dia? Walaupun tengok makhluk ni ada yang terjejak akal, tak sempurna, ataupun ada kena bala bencana, macam mana, tetap Allah Ta'ala sempurna. Semua tu mesti dipahamkan ada makna. Tak pernah Allah Ta'ala jadi dengan sia-sia. Tu metodologi berfikir yang betul dalam bab ketuhanan. Suatu prinsip tu nanya. Jadi atas kita bicara ni, apa dia? Allah Ta'ala dalil kata dia mengetahui itu apa dia? Baharu alam. Jadi alam ni mendalilkan sabit ilmu dia. Besar sangat kalau nak urai satu-satu tu kan. Atas kita sebut uraian mudah. Apa dia? Makhluk mendalilkan Allah, sabit zat dia, sabit sifat dia. Itu yang kalau kita tak pandai, tak akul macam-macam nak berfikir sekalipun, ambil je prinsip Allah mesti sempurna, kita belum sempurna. Untuk ada kemahiran berfikir di atas metodologi dan kaifiat ta'akul yang saya ajar tadi, siapa yang lagi lalu pengalaman mengaji satu dan melalui experience, apa orang panggil experiential learning, dia belajar melalui pengalaman diri dia dengan apa yang telah dia belajar, dan dia telah lalu makan asam garam kehidupan ni dengan ilmu yang telah diasuh oleh para ulama kita. Makin dia lalu kehidupan dengan experience yang dia lalu dalam kehidupan bermacam ragam tu, makin dia matang dan kenal Allah Ta'ala. Orang yang melalui sistem betul dalam kehidupan ni macam tu dia akan jadi. Makin berilmu, makin panjang umur, makin matang, makin arif, makin iman, makin tauhid Allah Ta'ala, makin rujuk Allah Ta'ala. Berdasarkan disiplin yang dia belajar yang betul. Yang tu yang penting, belajar betul. Kalau belajar dengan ilmu yang salah, disiplin yang salah, makin tua makin sewil. Duduk mengaji 10 tahun pun kadang bingung. Tak capai maksud, tak capai matlamat. Tak nampak pun ciri-ciri salih. Apatah lagi ciri-ciri iman syuhada, siddiqin, pewaris Nabi, jauh sama sekali. Habis-habis tengok ngaji lama jadi Wahabi. Wah, tu lagi hebat. Habis-habis ni tak berani nak kata apa ni pasal nak jaga apa? Nak jaga gaji. Tak berani komen apa langsung. Contohlah. Sepatutnya kalau orang makin arif dengan Allah Ta'ala, makin faham dia perjalanan agama, tambah fitnah akhir zaman ni, lagi dia faham macam mana?
makin dia berani. Bahkan jawatan tu tak diingini. Dia akan tinggal semua benda-benda yang akan menghalang dia untuk dia mengatakan yang hak tu. Orang yang arif billah ni dia akan jadi macam ni. Tapi kalau tengok makin lama makin cinta dunia, makin duk jadi jilat pemerintah, jilat kerajaan, sewak muka itulah, sorry sikit lah. Kau tak faham perjalanan agama, kau tak tahu apa dia agama. Apatah lagi ada aturan-aturan yang dia buat tu bercanggah dengan perjalanan agama. Tengok dia diam selamba sadin ni, buat tak tahu je. Bahkan orang yang betul-betul nak buat agama ni, yang ni pula dicemuh kan? Nak ditangkap, nak disaman. Ya ni macam kepala otak tak betul aja. Sikitlah kasar sikit bahasa saya tu. Orang yang buat ajaran tak betul tak ada ambil tindakan pun. Orang yang ajar betul-betul, terang-terang nampak dia ajar benda betul. Yang ni terang-terang nampak benda tak betul. Orang yang betul tu yang diambil tindakan. Zaman kita lah ni. Dia punca dia pasal apa? Ada masalah. Something wrong itu. Dalam masalah ilmu dan kefahaman, dan nak tengok adakah dia faqih fid din tu. Faqih tak faqih tu. Tengok situlah. Alhamdulillah. Baik. Sekali lalu saya sebut dalam bentuk dalil nak mengetahui Allah Ta'ala tu ada ilmu ni apa? Baru alam. Cuma atas kaedah disiplin selalu ulama ajar kita apa dia? Pasal kita tengok mesti faham orang membuat ni ada kuasa. Yang membuat ni mesti dia yang berkehendak nak buat macam ni. Betul? Nak berkehendak mesti ada ilmu. Pasal tartib sekuens berfikir dia, tentulah untuk membuat sesuatu mesti ada hayat dulu. Setiap zat untuk nak boleh kepada buat sesuatu, setiap zat mesti ada nyawa baru boleh buat. Tu pun ada nyawa dah boleh buat belum? Nyawa ni sekadar baru hidup. Kalau baru boleh bernafas, ilmu tak ada, boleh buat? Tak boleh. Dah hidup kena apa? Ada ilmu. Ada ilmu boleh buat lagi? Belum lagi. Dah ada ilmu walaupun ada pengetahuan, tak ada kehendak nak buat. Macam mana? Tak boleh buat. Dah ada kehendak. Dah ada kehendak pun dah boleh hasil belum? Kena ada kederat pula. Sekuens berfikir dia macam tu. Satu, kita belajar ni dia berundur ke belakang. Kudrat tentu ada iradat. Iradat tentu ada ilmu. Ilmu tentu ada hayat. Kerana nisbah keupayaan daripada asal kejadian mesti tak ada. Lepas tu ada zat. Lepas tu ada apa? Ada hayat, ada ilmu, ada iradat, ada kederat, baru boleh buat. Makhluk ni adalah hasil ataupun natijah perbuatan Allah Ta'ala. Ni adalah kerja buat Allah Ta'ala. Bahasa mudah itulah kan. Natijah daripada perbuatan dia, tentu dia kuasa, tentu dia ada kehendak, tentulah ada ilmu, tentulah dia ada hayat. Itu empat tu tak boleh nafi sama sekali. Tu kita belajar ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, empat ni sabit dengan akal, sabit dengan akal. Satu saya sudah sebut awal-awal, kita belajar ni khasnya atas nama 13 ni macam mana? Satu je nafi daripada 13 ni kafir terus tanpa khilaf. Satu je nafi. Maksudnya menafikan Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan dia, menafikan dengan kaedah dalil akal dan menafikan dalil nakal. Satu kufur. Na'udzubillah. Dan menafikan walaupun satu daripada 13 ni nak menunjukkan tak berakalnya orang yang menafikan. Khas antara ringkas kita sebut ni 13 mengikut kaedah yang paling sahih, yang paling kuat, kaedah Abu Hasan Asy'ari 13 sifat. Yang masyhur kita dengar 20. Tak. Tu sekali lagu kaedah penakulan akal. Penakulan akal. Kalau sikit lagi kalau kaedah berfikir, memang kaedah saya bagi contoh ni, hatta kalau kita tengok makhluk yang terencak akal, tengok makhluk yang entah apa-apa makhluk sekalipun, tetap kita akan kata Allah Ta'ala ni sempurna, dia tetap ada ilmu, pasti dia buat tak sia-sia, dan yang tu nak menunjukkan dia memang ada dan mesti ada pada dia sifat sempurna. Di mana kesempurnaan dia? Dia boleh buat apa saja mengikut kehendak dia. Dan apa yang dia buat semua dengan ada ilmu dia buat. Apatah lagi kalau kita nilai, kita kaji,
baru kita akan bertemu buku wahnya. Oh, pasal tu Allah Ta'ala buat macam ni, pasal tu Allah Ta'ala buat macam ni. Cuma kita belum sampai tahap kajian tu. Orang yang dah terjun dalam bidang tu, tambah, jangan kata orang silap, orang kafir sendiri pun bila dia buat analisis, bukan saja dalam bab agama tapi dalam bab alam benda yang Allah Ta'ala bagi jadi, baik alam tumbuhan ke, alam batu batan ke, galian ke, ataupun dalam bab makhluk haiwan ke. Walaupun haiwan tu bukan dalam seluruh makhluk haiwan, tengok bab kecil-kecil aja, serangga saja, bab tengok cerita molekul aja, atom saja misalnya. Siapa yang makin menghalusi, menilai, mengkaji makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, pasti akan teruja dengan sistem yang sebegini dan akan mentauhidkan sabitnya ilahi. Cuma kita tak duduk tempat tu. Apa analisa pun kita tak buat. Satu, kita tak dapat keupayaan itu. Satu, ramai orang-orang yang orientalis, bila dia kaji tu, macam mana? Dia kata there must be something there, the only one, the creator. Tapi dia tak jumpa creator tu. Dia cari. Yang mana berjumpa, ditakdirkan berjumpa, alhamdulillah, kita is Allah, the one and only, the truly creator. Tambah pula jumpa orang Islam, ada ulama kita yang boleh cerita macam tu, kata dia tepat, yang ni lah yang aku faham. Dia punya iman tu, Masya Allah, kalah kita tu. Dan dengan sebab dia iman tu, dia punya akan taat dia, hati sanubari dia akan isbat ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala tu. Kalah kita yang tak pernah buat kajian ni. Pasal kita tak pernah nazar ke Allah Ta'ala. Mereka dah nazar dulu, lepas tu tercari-cari baru jumpa. Kita nama dah jumpa tapi tak pernah nazar. Satu, tak jumpa-jumpa. Yang tu kot bahasanya. Ni masing-masing ada kelemahan masing-masing lah. Kat kita kelemahan masalah nazar tu. Memang sikit sangat kita buat kajian-kajian jauh lah. Kajian apa? Mengaji pun tak, macam mana nak kaji? Tu yang kalau kaji pun, kaji sendiri, memang baca buku sendiri. Tiap-tiap orang sesat. Satu, jaga baca buku, jaga. Saya nak bagi peringatan tu. Nak baca buku, berjaga-jaga. Pasal tak semua buku boleh dibaca. Dan tak semua apa yang kita baca tu semua betul-betul belaka. Dan belum tentu apa yang kita dah baca tu semuanya kita faham. Kita faham tepat macam mana dikenaki oleh orang yang menulis buku tu. Tentu. Kalau tulis buku pun tengok siapa penulis buku tu. Kita kenal tak kenal siapa penulis tu. Baca-baca buku Syiah. Contoh. Baca-baca buku Wahabi. Tu kena berguru. Nak berguru pula kau jangan silap pilih yang mana kaca dan permata. Yang tu kot bahasa-bahasa gitu. Yang tu saya sekali lalu cerita apa? Makhluk mendalilkan khalik makhluk. Dia ada kaifiat berfikir sekali lalu tu. Yang saya kata makhluk ni dari segi apa yang kita dah belajar dalam la ilaha illallah, dari segi prinsip dan konsep dia, makhluk ni tengok macam mana pun kena faham ni semua adalah mazhar untuk menzahirkan Allah sebagai khalik makhluk. Dia punya sentences dia macam tu, ayat dia macam tu, pernyataan dia macam tu. Makhluk ni menzahirkan Allah Ta'ala sebagai khalik makhluk. Walaupun tengok makhluk tak sempurna, Allah tetap sempurna. Pasal apa? Memang dia sempurna pasal dia ilah. Makhluk takkan jadi dia tempat ilah. Tu ada makhluk tak sempurna, itulah menunjukkan sempurnanya dia. Dia boleh buat apa sekehendak dia. Nah tu sekali lalu tempat yang kalau kita tak kerti nak tak akul dan berfikir, ambil kaifiat tu dan kaedah itu. Satu, kalau kita diajar oleh tutup guru kita, kalau kita tak tahu pun apa hikmah dan rahsia, apa dia? Ambil aja ketentuan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Contoh, kalau disuruh sembahyang, kenapa 5 waktu? Ambil aja 5 waktu. Kenapa pula ada tambahan ekstra? Qabliyah, Ba'diyah, ada witir, ada duha, siapa? Ambil aja. Siapa buat, dia akan dapat manfaat. Cuma nak dapat tu bukan dalam 2-3 hari, 2-3 minit, 2-3 bulan, 2-3 tahun. Ada kadang-kadang sampai sudah tak tahu apa dia. Tapi jangan tak tahu, kaedah kita apa? Selagi dia datang daripada perintah Allah Ta'ala, selagi dia tunjuk ajar daripada Nabi SAW, silakan, laksanakan dia. Junjung sedapat mungkin. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dan rahsia dia. Satu, dalam konteks kita ni,
berjemaah, semayang sah rapat-rapat kan? Sebut contoh macam itulah. Semayang Jumaat kena ada khutbah, rukun dia macam ni, macam ni, macam ni. Syariat ni ada ni macam mana? Kena tengok elok-elok. Satu banyak ulama-ulama tutup guru kita yang bincang dalam bab-bab macam tu, tambah dalam masa yang dah hampir dekat 2 tahun ni, yang kita tengok suasana yang macam ni, tambah pula bunyi kita ada varian-varian baru ni, tengok macam ada game aja. Pula tu dah nampak game depan mata pun. Contoh ayat yang keluar kita nampak, saya kata macam game tu apa? Ada keluar kenyataan macam ni, apa-apa vaksin yang telah disuntik memang tak berkeupayaan untuk melawan varian baru ni, varian Delta ni. Contoh kan, kalau dah faham prinsipnya tu, apa kaedah dia? Berhentikan vaksin tu. Tambah pula ada penyataan macam mana, orang yang telah divaksin ni adalah orang yang paling utama untuk terkena jangkitan varian Delta ni. Itu takkan nak meneruskan lagi PPB ni, program pemvaksinan negara ni, pemberian vaksin ni. Takkan nak teruskan pasal kenyataan dah dikeluarkan macam tu. Macam-macam tu kalau saya nak sebut lagi, hurai lagi, saya cerita vaksin aja pula kan. Tapi nak kata itu syariat dah lama ditinggalkan dah, macam mana? Mesti sentiasa refreshkan balik. Apa sepatutnya kena refreshkan, bagi betul balik. Apa yang terlajak dah tersilap tu, taubat balik. Saya ada sebut, ada prinsip, kita ada bekas, kita tengok banyak bocor dan berlubang, tampal balik. Apa yang dah tersilap tu, rojok balik. Sukan Olimpik mana boleh buat. Bukan pakai mask pun. Dan dia kata pakai mask pun bukan sebenarnya satu kaedah untuk mengelakkan sebenarnya daripada virus. Pakai 2 lapis, 10 lapis. Ada. Apatah lagi dah divaksin, maksudnya memang masukkan kuman dalam badan. Macam mana nak elak daripada kuman? Pasal memang masuk kuman dalam badan. Macam mana nak elak? Memang masukkan kuman. Pula tu bukan kuman melalui perut, kuman masuk dalam badan melalui saluran darah. Cocok tu. Sikit lah. Kata nak dapat hasilkan antibody, cek memang tak ada antibody walaupun dah 2 kali cocok. Cek tak ada antibody. Satu dia kata jangan buat pemeriksaan antibody. Pasal apa? Pasal memang bila cocok memang tak ada antibody yang dihasilkan. Pasal yang cocok tu bukan nak menghasilkan antibody. Tak faham surah. Kena bayar RM120 kan. Dia tengok memang tak ada antibody, cocok satu lagi. Tu saya kata, what kind of business like this? Must be something wrong there. Kaedah kita macam mana? Baliklah apa yang dalam. Padahal ulama kita dah peringat lama dah. Panjang tu kalau saya sebut satu-satu tu. Lagi saya cerita bab lain saja, tapi nak sebut apa yang dah diajar oleh para ulama tu, apa dia? Apa yang ada pada makhluk tu mesti mendalilkan mencipta makhluk satu, dan kaifiat kita apa? Mesti ada kayu ukur, kita mesti berjalan di atas syariat yang diberi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disyariatkan tu, itu mesti tempat kita berpasak dan berpaksi dia. Sekalipun ada kenyataan-kenyataan yang menyanggah paksi syarak ni untuk meninggalkan ajaran syarak, jangan ditinggalkan sama sekali, melainkan jika ada dalil yang telah terbukti. Pasal syarak adalah benda yang pasti. Meninggalkan ajaran syarak, dia adalah benda syak, benda waham, benda zon. Memang terbukti ke dengan duduk rapat-rapat saf dapat jangkitan? Ada. Panjang tu kalau saya syarah tu. Kalau anda kata betul, duduk kat tempat kumpul orang yang kena vaksin tu, semayang pun duduk rapat-rapat, mana ada duduk jauh-jauh? Nak beratur tu pun duduk rapat-rapat, mana ada penjarakan sosial langsung? Sepatutnya kalau orang ni penyakit, mana boleh duduk langsung jauh, lagi jauh lah kena duduk kan. Pasal orang ni ada kuman, lagi membanyak kuman keliling, kumpul pula satu tempat, lagi akan menyebabkan wabak gila punya ada di tempat tu. Tapi kumpul setempat, habis-habis tak ada apa-apa, balik macam hang kena kan. Betul? Kena kan? Ada buat apa? Sebayang duduk apa-apa je kan. Duduk lapang lagi, makan tidur balik kan. Tak ada, duduk negatif kan. Ni antara mangsa dia. Bukan ada apa. Dia pergi masuk tempat kuarantin, pergi tempat pusat apa?
Covid tu 8 hari boleh balik dah, tak ada pakai gelang. Kawan dia yang duduk pondok pakai gelang lagi, tak boleh buka. Padahal negatif. Sikit saya sebut-sebut macam tu. Ni apa ni? Mesti benda tak kena lah. Sikit lah saya sebut-sebut benda tu. Depan mata kita nampak. Saya nak cerita apa ni? Ni cerita tauhid ke cerita apa? Tauhid lah tu. Satu nak kata Allah Ta'ala buat ada pasal. Semua nak ajar supaya kita rujuk pada dia. Nak tengok betapa kuat kita pegang syariat. Betapa kemas kita pegang syariat. Adakah dengan sedikit benda macam tu dah tinggallah syariat? Kalau kita belajar apa? Sembahyang berjemaah. Dalam perang pun masih sembahyang jemaah. Orang kata, perang musuh musuh nak boleh nampak, ni tak nampak. Perang musuh nampak, tak nampak. Apa istilahnya? Hakiki, bukan zoni. Musuh yang kita tak nampak ni, hakiki ke? Nampak, memang betul ke? Saya kata, ada orang, tengok tak ada jangkitan apa-apa pun. Tak ada orang berkawan dengan kontak rapat dengan ada orang jangkitan pun dapat jangkitan. Sikitlah ayat-ayat macam tu kan. Bukan seorang dua. Macam-macam cerita tu. Benda tu memang kalau nak cerita khas dia ya banyak. Tapi tengok yang tu yang saya sebut apa, kalau nak sembang betul-betul tu yang duduk bicara. Dan memang benda-benda ni banyak orang telah petikaikan dalam kata, dalam macam-macam dalam bab macam ni. Di muka kita banyak benda yang tak tersebar. Banyaknya macam pengetahuan macam saya sebut ni tak sampai kan. Yang kita duk dengar macam mana? Satgi tak boleh rentas negeri, satgi tak boleh masuk masjid. Nak tak nak macam mana? Cocok je lah. Nanti tak boleh masuk masjid pula, tak boleh sembahyang Jumaat. Kita dengar itu je lah. Itu yang besar. Tambah kita duduk zaman lah ni, pasal kita belajar ni ilmu yang sangat asas, teras yang sangat asas untuk tauhid Allah Ta'ala. Tambah kalau nak istilahnya hadamkan dengan sekeliling ni, orang yang memang dah full experience je, yang betul-betul boleh hadam apa yang duk berlaku ni. Kita yang baru duk bertatih nak belajar, nak kenal Allah Ta'ala dengan kesempurnaan dia, boleh buat apa saja, belum tentu boleh hadam betul-betul. Atas prinsip saya nak sebut ialah apa dia? Sabit ilmu Allah Ta'ala tu, yang yakin Allah Ta'ala tahu hal kita, tentulah apa yang dia syariatkan tentu baik untuk kita. Itu prinsip tu. Baik dia kata macam isu-isu dulu kita biasa dengar, siapa mencuri potong tangan, rejam misalnya kena sebat. Ada yang kena kalau zina kena sebat, kena rejam misalnya. Minum arak yang ni kena sebat, yang ni tinggal sembahyang boleh pancung kepala. Kenapa pancung kepala? Kenapa tak pergi gencatan elektrik ataupun gantung ke? Macam mana? Semua tu mesti faham. Allah Ta'ala takkan perintah sesuatu melainkan ada hikmah dan rahsia dia. Maksud apa? Allah Ta'ala alim. Dia tahu apa yang manfaat, apa yang mudarat untuk kita. Babi kenapa tak boleh? Kenapa boleh makan ayam? Sedangkan ayam makan kotor, kucing makan benda bersih. Makan pula ikan goreng, ikan mentah tak makan, contoh kan. Tak boleh sembelih kucing, boleh sembelih ayam walaupun ayam makan tai. Kenapa ni? Kena faham syariat. Faham syariat. Dia mesti istilahnya kayu ukur ni syariat. Balik kepada apa yang Allah Ta'ala tentu. Panjang tu, satu-satu bahas tu kan. Satu, kalau ada benda yang tak pasti, perintah Allah Ta'ala jangan ditinggal. Itu prinsip dia. Jangan benda-benda yang istilahnya zoni pada sangkaan ni, bahkan wahmi, jadi masalah kot kalau kita duduk apa-apa ni. Maka sallu fi buyutikum, diwar-warkan satu negara, sallu fi buyutikum. Vaksin yang belum tentu bawa mudarat manfaat ni, panggil duduk kat masjid, beratur, bagi masjid jadi tempat pusat pemberian vaksin. Vaksin dekat masjid. Itu yang saya sebut macam tu. Memang saya sebut macam tu. Kenapa macam tu terjadi? Apa metodologi cara dia berfikir ni? Sedangkan yang tu benda-benda zonni, bahkan wahmi, waham saja. Nak kata dengan tu ni
menteri-menteri yang besar-besar mau cakap kita ni dalam kajian lagi, tunggu pasal kedua, pasal ketiga. Masih dalam kajian, tunggu apa hasil dia bila dah kena suntik ni. Tengok-tengok tak berhasil, tengok-tengok sia-sia apa yang telah disuntik. Dah belanja juta-juta, bilion-bilion. Nampak? Boleh jadi bahan kajian, jadi macam tikus dalam amal pula. Sikit. Marah orang sebut macam ni, marah tak marah, dengarlah, bagilah ada akal sikit. Pasal nak ikut arus senang, ni menongkah arus ni. Tak? Boleh rasional tak cara berfikir tu? Betul tak betul? Pasal saya nak sebut prinsip Allah Ta'ala ada yang mengetahui, takkan dia berikan kita syariat sesuatu melainkan benda tu mesti ada faedah yang sangat bererti dalam kehidupan kita. Kalau kita abaikan dia, jagalah, tunggu je lah bala bencana yang akan terlibat. Apatah lagi bala bencana ada, lagi makin melonggarkan perintah Allah Ta'ala, lagi makin banyak dosa dan maksiat yang berlaku. Lagi tunggu je lah. Baik, itu penakkulan akal sekali lalu. Dan firman Allah Ta'ala ni kaedah lughawi lah, innallaha bikulli syai'in adim. Terjemah satu hai. Kaedah nak faham nakli bukan terjemah. Kena tengok bahasa Arab. Pasal kita nak sebut apa? Subut ilmi. Nak ambil pada perkataan mana? Perkataan alim. Alim ni apa? Alim ni atas dipanggil sirah, sifatun musyabah bismil fa'il, ataupun dia antara dipanggil sirah amsilatun mubalaghah. Dia ada makna mubalaghah dan dia ada makna sifatun musyabah bismil fa'il. Tak fahamlah apa dia. Itulah aku kata hampa tak kerti. Pasal itu disiplin untuk bagi faham firman ilahi. Pasal apa? Dia datang dengan lughah Arabi. Bukan boleh faham dengan terjemah hanya dengan bahasa Melayui. Bukan boleh itu. Kalau takat kata sesungguhnya Allah Ta'ala dengan setiap satu amat mengetahui. Tu Allah Ta'ala tahu. Tak jadi tu. Itu bukan kaedah memaham dalil nakli. Tak faham kaifiat dan faham dilalah nakal. Kaedah nakal ni kau mesti faham alim. Atau fi'il madhi dia daripada alima. Alima ya'lamu ilman. Apa dilalah alima, apa dilalah ya'lamu, apa dilalah yang ada pada ilman. Masdar makna macam mana, isim fa'il makna macam mana, isim maf'ul macam mana, kalau fi'il amar makna macam mana, fi'il madhi makna macam mana, mana yang menunjukkan zat, apa madah dia punya roots word dia, apa dia, ilmu, ilman. Bila ilmu tu roots dia. Lepas tu kalau alima dia menunjukkan zaman, menunjukkan fa'il. Kalau ya'lamu menunjukkan zaman, menunjukkan fa'il. Cuma zaman dia menunjukkan yang present dan menunjukkan yang future. Kalau alima dia menunjukkan past tense. Saya campur-campur bahasa Inggeris sikit tu lah. Kalau masdar dia just one dilalah saja. Apa dia? Ilm. Sabit ilm. Ilmu pula dengan mana idrak, dengan mana inkishaf, khas pada Allah Ta'ala. Waktu kalau alim dia menunjukkan sebut sifat ilm dan menunjukkan ada zat yang mempunyai ilmu tu pada diri dia. Satulah alim. Jadi bila Allah alim, maksudnya dia zat yang ada sifat ilmu. Tu yang orang faham ilmu. Tak faham lah, ngaji lama sikit. Setakat terjemah tak payah sembang ngaji lain lah, taubat ngaji lain lah. Satu, saya pernah kelahi dengan puak-puak Wahabi ni lah. Wahabi ni Wahabi kan, dia nampak macam hebat kan. Bila kita bahas dalam bab macam tu, diam terus. Bagi tanya simple aja, apa dilalah, dia tak pernah dengar dilalah. Tak pernah dengar dilalah. Apa dilalah yang ada pada kalimah tu menunjukkan kamu boleh faham macam ni. Antara kelahi tu, saya pernah kelahi dengan Wahabi yang kata Allah duduk atas arasy tu. Saya tanya mana dalil? Kata Ar-Rahman alal arsy istawa. Mana dilalah daripada ayat Quran tu kata Allah Ta'ala duduk atas? Di mana? Dia Ta'ala. Saya tanya, Allah tu huruf jar tu ta'aluk kat mana? Allah huruf jar mesti ada tempat ta'aluk. Sama ada ta'aluk dia yang mantuk ataupun ada ta'aluk dia yang mahzuf. Saya tak faham soalan dia ada. Mujur juga lah dia mengaku dia tak faham soalan. Ustaz janganlah nak dalil-dalil ke mana. Saya bukan cerita dalil, saya duk cerita huruf jar ni. Ustaz belajar tak bahasa Arab?
Ustaz belajar bahasa Arab, kaedah kitab apa? Basri punya ke Kufi punya? Itu lughawi. Habis tu nak cerita Quran, nak cerita apa? Mestilah cerita lughawi. Saya tak tahu, saya terjemah. Kalau itu pernah belajar bahasa Arab tak? Kitab nahwu apa yang pernah belajar? Oh, saya cerita asal usul, saya tanya. Habis dia kantai bahasa Arab tak tahu. Kitab apa nahwu pernah belajar? Yang kitab mutabar di sisi ulama sebut. Dan saya nak test tengok, saya ada beberapa matan yang saya hafal. Hafal tak belajar? Oh, saya tak pernah hafal apa-apa matan. Ilmu setan apa yang kau dapat? Oh, boleh ayat-ayat keluar macam tu. Terasa tak? Oh, terbakar dia tengok. Ustaz dah tuduh saya setan. Habis tu kau malaikat. Oh, saya punya ayat jangan main. Kalau sampai agak kelahi macam tu lah ayat saya keluar. Cuma kelahi dulu dengan Maulana tu tak ada, baru mukadimah dia suruh gulung. Gulung lah. Sikit lah macam tu. Jadi asal nak faham, dilalah dengan menggunakan dari nakli tu. Yang tu macam mana nak ngaji? Bila nak ngaji Ustaz? Ngaji lama sikit lah. Satu, nak menunjukkan apa? Al-Quran jangan duk rasa macam kita ni orang Islam, setiap orang Islam berhak untuk memahamkan Al-Quran. Memang berhak untuk memahamkan Al-Quran, tapi engkau ada ke disiplin untuk memahami Al-Quran tu. Itu baru tanya ayat di mana dilalah, dia kata Allah tu takluk mana. Kalau istawa macam mana? Allah tu istawa alal ars ke, ataupun Allah ala ars istawa? Istawa tu nak menghulaikan Allah ke, ataupun Allah tu takluk dekat istawa? Tak faham apa. Pula istawa pula, apa makna pada istawa? Awak kata berada. Kalau berada, istawa makna apa? Mana istaqarra, mana jalasa. Kalau istawa makna istaqarra, mana jalasa. Wastawat alal judi. Quran sebut istawa juga tu. Kisah Nabi Nuh. Wastawat alal judi istawa. Takkan tak bisa jumpa istawat. Istawaya, istawat. Kalau kata makna berada, kapal Nabi Nuh berada atas bukit Judi. Adakah istawa tu dengan makna berada? Ataupun ada makna sabata dengan makna subut, duduk di atas tu. Kapal boleh duduk. Untuk apa makna istawa? Kenapa yang ni bagi makna yang sesuai, yang ni pergi makna makhluk yang tak sesuai dengan Allah Ta'ala? Adakah yang ni selayak dengan Allah Ta'ala? Bagi soal macam tu tak terjawab. Memang tak jawab. Tak payah kelahi benda-benda lain, kelahi bab-bab macam tu je. Ilmu alat pun tak cukup. Saya ngaji ada pengalaman jumpa-jumpa dengan tok-tok guru belah petani. Dia mengkelahi dengan wahabi belah petani tu. Tok-tok guru pondok sana kelahi bab tu ya. Lari malam bapak wahabi sikit lah saya sebut gitu kan. Apa cerita tu? Cerita sikit tentang masalah nak faham dalil nakli kan? Disiplin nakli ni. Kaedah kita atas iman yang ada, alhamdulillah apa dia orang Ta'ala bagi kita dapat iman taklidi awal-awal lagi. Apa Allah memang mengetahui cukup. Cuma upgrade kan untuk faham supaya rasa kehambaan diri apa dia? Allah yang mengetahui, kita ni jahil. Untuk macam mana ada akal kita? Allah bagi akal, Allah bagi jadi kita, bagi jadi akal kita, dan dia bagi kita dengan akal itu boleh kita memikir dan boleh pula kenal Allah Ta'ala, boleh taat pada dia. Alhamdulillah Allah yang bagi semua. Ini semua limpah kurnia dia. Wajib itu wajib. Iman macam tu mesti dapat. Iman mesti dapat. Nak faham ilmu tu proses lain. Itu makan masa. Tapi iman nak tak nak, suka tak suka, mesti pegang. Allah, dia yang memberi aku akal, aku otak, berfikir, boleh dapat faham macam ni, dia yang beri. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilma lana illa ma'alam tanah. Aku tak ada ilmu melainkan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan yang alim ni siapa? Allah saja alim, aku jahil. Jahil, abka alim. Aku ni jahil, engkau saja ya Allah yang ada ilmu. Itu prinsip kita. La ilaha illallah. Tak ada yang berilmu melainkan Allah. Makhluk jahil. Ada limpah kurnia Allah Ta'ala beri, nampak kita macam sesuatu, sedangkan kita semua adalah
limpah kurnia daripada Allah yang satu. Okay. Sambung nanti insya-Allah ke 10 ayat. Ada soal? Saya ada jiran saya dia tak semayang. Nak mayang muda tua lah, 60-62. Orang Islam. Islam. Betul? Ya macam mana paman itu dua Wahabi ke Syiah ke Ustaz? Itu kat Wahabi Syiah. Itu tak sembahyang lah. Ramai orang Islam tak sembahyang. Kerana sembahyang pun tak sembahyang. Pasal tak rukun dan syarat. Sembahyang tangan goyang-goyang, hayun-hayun, tak sembahyang juga walaupun sembahyang. Itu kena ngaji lain lah. Bukan masalah Wahabi ke Syiah ke apa. Memang tak sembahyang. Masjid dekat ni Ustaz. Oh, jangan kata masjid dekat, duduk dalam masjid pun tak sembahyang. Lepas tu dia rebut jawatan Ustaz. Oh, memang tak payah sembah tu, biar dia tu. Itu kena sembah lain, itu bukan topik lain nak tu. Yang tu tak sepatutnya soalan tanya dalam majlis saya. Majlis saya bukan ajar macam tu tadi. Saya ajar benda lain. Saya ajar dilalah ilmu, dilalah ta'akul. Jadi mesti bertemu buku dengan ruas soalan dengan apa soalan yang dikemuka dengan apa yang saya bentang. Boleh faham kan? Jangan saya bentang lain bagi soalan lain. Boleh faham kan? Lain kali fikir sikit nak soal apa. Lain. Ayat tu tak orang clear. Macam mana? Tak orang clear ayat makhluk menzahirkan ilmu Allah. Oh, makhluk ni tempat Allah Ta'ala menzahirkan ilmu Allah Ta'ala. Makhluk ni kalau atau umum prinsip dia, makhluk adalah mazhar, adalah tempat Allah Ta'ala menzahirkan dia siapa. Bahasa mudahnya, tempat menzahirkan siapa Allah. Cuma cara nak memahamkan siapa Allah tu mesti betul. Jangan makhluk pun cacat, Allah pun cacat. Oh, salah cara faham itu. Boleh faham? Saya sebut apa? Makhluk menzahirkan siapa Allah. Saya bagi contoh tadi. Kalau ada yang terkencang akal pun bukan Allah terkencang. Subhanallah. Nak sebut pun tak gamak. Tapi makhluk terkencang akal menyebutkan Allah, hak dia fa'alul lima yurid. Makhluk ni menzahirkan siapa Allah. Dari sudut kesempurnaan dia, nisbah ilmu dia dan kesempurnaan dia dari sudut dia boleh buat apa saja sekehendak dia. Dan walaupun nampak macam terencat, must be something there. Tak pernah ada yang sia-sia. Antaranya comparison, supaya banding, yang ni sempurna, yang ni kurang. Kita boleh syukur Allah bagi nikmat kat kita. Kalau semua sempurna, tak boleh kenal mana lebih, mana kurang. Must be something there. Semua tu adalah mekanisme untuk tauhid Allah Ta'ala dan kenal dia, puji dia, tanzihkan dia pada sifat kekurangan, mengakui kekuasaan dia, menguasai nisbah pilihan dia, ketentuan dia, iradah dia, masyiah dia, kebolehan yang ada pada dia. Semua tu mesti ke sana dari segi prinsip. Okey. Mazhar tu tempat menzahir. Mazhar tempat menzahir, tempat zahir, tempat penzahiran. Tempat penzahiran. Kalau orang bijak pandai, dia nak tunjuk dia pandai, nak menzahirkan pandai ni macam mana? This is all my creation. You can see it. Wow, orang pun tengok. Wow, karya-karya ni macam mana? Macam itulah sekali lalu kan. Allah karya ni macam mana? Dan ada prinsip karya yang ada ni, makhluk ni karya dia, bahasa kalau nak guna karya. Semua makhluk ni macam mana kaedah penakulan untuk menunjukkan dia perfect. Jangan salah fikir karya dia makhluk ni untuk faham ada juga yang unperfect kat dia. Subhanallah. Okey? Pasal prinsip kita adalah keyword dia la ilaha illallah. Allah kamil, makhluk naqis. Naqis yang ada pada makhluk ni menunjukkan Allah Taala kamil. Yang tegut bahasa. Okey. Lain? Kalau untuk kaedah psikologi berfikirnya, kalau ada yang makhluk tu mendalilkan yang khalik dia tu hayat tu, Ya. dan lepas tu iradah, lepas tu kuah, Ya. kudrat, lepas tu pada yang kita mengaji ni susunan ulama juga kuah dulu, bukan apa lepas ni. Satu tadi kita Oh. Kita belajar ni adalah dengan kita tengok apa yang ada
dengan mudah faham apa nak sebut kita punya apa istilahnya, first impression kita bila kita tengok satu, Allah kuasa buat. Bila kuasa mesti ada iradah. Dia akan patah balik situ sikuan berfikir dia. Betul, Allah tentu ada ilmu, tentu dia ada hayat. Okey, kerana kalau nisbah kita tengok kat kita untuk boleh buat ni, dia akan bermula dengan, kalau saya kata ni pen ni boleh buat meja, pen ni boleh, pasal dia bukan benda hidup. Kalau dia hidup pun dia boleh bergerak, dia boleh buat meja tak? Dia bukan ada ilmu. Bila ada ilmu, agak-agak dia boleh buat meja tak? Kenapa? Dia tak ada kehendak, tak ada anggota. Betul? Kalau dia ada kehendak sekalipun, agak-agak dia boleh buat tak? Dia tak ada kederat. Kalau ada kederat pun, ada anggota tak untuk dia buat? Tak ada. Itu nisbah ke sikuan berfikir tu. Jadi kat kita macam tu, satu atas ulama ajar kaedah, nama pun kaedah akli kan. Sikuan berfikir, penakulan akal. Jadi dengan apa yang tengok, first impression dia, Allah masih kuasa. Dah ada kuasa, dia boleh faham sebelum ni apa. Kerana nisbah dia bagi jadi kat kita makhluk, zat dulu, untuk sifat, hayat, ilmu, iradat, kudrat, baru boleh buat, baru boleh jadi. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwaratal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.